Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih lagi pada hadis 3421, hadis At-Tirmidzi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam hadis ini, فإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه فصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والسلام اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Ini adalah akhir hadis. Qala Abu Isa hadza hadithun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih, dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad dan juga Ad-Darimi. Apabila Nabi sujud, itu kita ambil doa rukuk dengan i'tidal. Bila sujud, Nabi kata Allahumma laka sajadtu, ya Allah, kepadamu jualah sahaja aku sujud. Wa bika amantu, dan denganmu lah aku beriman. Walaka aslamt, dan kepadamu lah aku menyerah diri. Sajada wajhiya lilladhi khalaqah, telah sujudlah wajahku kepada penciptanya, yang menciptanya. Fasawwarahu, lalu dialah yang membentuk rupanya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan membuka pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkat Tuhan Allah, sebaik-baik pencipta. Ini doa sujud, bukan doa sujud sejadah saja. Sujud sejadah dia tak ada doa khusus, kan? Bahkan sujud sejadah tu kita boleh baca apa zikir dalam sujud ialah zikir untuk sujud sejadah. Kalau orang sujud sejadah baca subhana rabbil a'la bihamdihi pun boleh saja, tak ada masalah. Okey, dia tak ada satu zikir khusus yang diriwayatkan daripada Nabi, hanya zikir yang digunakan untuk sujud. Apa yang bacaan dalam sujud, itulah bacaan untuk sujud sajadah. Dia tidak ada satu bacaan khas untuk sujud sajadah. Maksudnya zikir untuk sujud terpakai untuk sujud sajadah, untuk apa-apa sujud lah, sujud tilawah, sujud sajadah, sujud tilawah, sujud tilawah lah, orang panggil sujud sajadah. Sajadah tu sujud lah. Kan? Sujud tilawah, sujud syukur, sama juga duduk, sujud sahwi. Sujud sahwi pun tak ada bacaan yang khusus. Bacaan dia adalah bacaan sujud. Sama juga duduk di antara dua sujud sahwi. Kan? Sujud sahwi kan dua kali. Bila kita duduk di antara dua sujud, ialah bacaan di antara dua sujud lah. Dia tidak ada bacaan khusus untuk antara dua sujud sahwi. Okey? Sama saja bacaan dia. Dalam doa sujud ini sama juga Nabi menegaskan lagi tauhid, dan sujud ialah kemuncak tauhid. Sujud ialah kemuncak tauhid. Sebab itulah dia adalah maksud salat. Berdiri, rukuk, i'tidal ni muqaddimah untuk sujud. Sebab dia adalah kemuncak perhambaan diri kita kepada Allah dari segi perbuatan, ialah kita menyembamkan wajah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah dia hanya boleh dilakukan untuk Allah Ta'ala semata-mata, dan haram dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW untuk kita menyembamkan wajah kita kepada selain Allah Ta'ala. Dan kalau kita sujud itu dengan tujuan taqarrub, tujuan mendapat ganjaran ghaib, maka hukumnya adalah syirik akbar. Tak boleh kita sujud hormat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, kalaulah ada orang makhluk ni boleh sujud ke makhluk, aku akan suruh isteri sujud dekat suami. Tapi tak boleh. Kan? Dan Muaz balik daripada Syam, dia nampak Nabi, dia nak sujud. Nabi kata, apa ni? Dia kata, dekat Syam aku tengok mereka nak hormat orang, dia boleh sujud. Dia kata, tak boleh, dalam syariat aku tak boleh. Kan? Maknanya, walaupun memang kita tahu dalam syariat Nabi Yusuf pun semua ada perbuatan merendahkan diri kepada makhluk, tapi dalam ajaran Islam kita tak ada. Macam orang tengok dekat Thailand kan, ajar dia kan,
Tak boleh, kita haram. Kita tak boleh buat macam tu. Kita tidak ada kita boleh merendahkan diri kita melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu. Sebab sujud ni hanya untuk yang mencipta, dan cipta itu Tuhan Allah Ta'ala saja. Wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, yang memberikan penglihatan, pendengaran, rupa bentuk. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nampak? Walaupun bila sujud itu adalah kemuncak tauhid, maka dari segi ucapannya juga mengandungi kemuncak perhambaan diri, kemuncak penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian akhir sekali yang Nabi sebut dalam salat dia, di antara tasyahud dengan salam, Nabi berdoa. Lepas Nabi baca tahiyat, baca tasyahud, baca selawat, Nabi berdoa. Apa dia doa dia? Di antara doanya ialah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu. Ya Allah, ampunkan apa yang telah aku lakukan dahulu, apa yang akan dilakukan kemudian, apa yang aku lakukan tersembunyi, wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang aku lakukan secara terang-terangan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa juga yang kau tahu lebih daripada aku. Kita pun dah tak ingat dah dosa kita. Dan kalau Tuhan syaratkan minta ampun, sebut satu-satu dosa kita, jenuh kita. Ada dosa kita buat, kita tak sedar kita buat pun. Bukan kata tak sengaja tapi tak sedar kata dosa. Kan? Kadang-kadang termengumpat. Kan? Selalulah kan? Dia macam tu kan? Tak sedar. Tak sedar apa sudah? Tak ingat pun. Kan? Tak ingat pun. Kalau orang tanya, tak ada, tak pernah mengumpat. Dah baru yang banyak tadi. Kan? Tak ingat pun. Ada dosa kita buat, kita tak ingat pun. Kan? Jadi Nabi sebut dalam doa ni, wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau yang mendahulukan, engkau yang melewatkan. Ya. Allah Ta'ala yang memberikan hidayah dan taufik kepada siapa yang dikehendaki, memberikan pengampunan kepada siapa dia kehendaki, mendahului orang lain dan melewatkan. Itu di antara makna muqaddim muakhir. Tuhan bagi ganjaran kepada orang ini dulu, dilewatkan untuk orang lain. Itu kehendak Tuhan. Kita tak boleh cabar Tuhan. Kenapa dia dapat dulu? Pasal apa dia senang sebelum aku? Itu semua kehendak Tuhan. Pasal apa dia masuk Islam awal, aku kemudian? Itu semua adalah kehendak Tuhan Azza wa Jalla. Dia yang menentukan siapa yang dulu, siapa yang kemudian. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Tiada sembahan yang hak disebabkan dia yang menentukan. Tengok, ini yang kita dah bincang tadi. Rububiyah ni dalil uluhiyah. Bila sebut tentang ketuhanan Tuhan, rububiyah dia mencipta, dia mengetahui, dia mengampunkan dosa, dia yang mendahulukan dan mengemudiankan, maka kita tutup dengan mengaku la ilaha illa anta. Tiada sembahan yang hak kecuali kamu. As long as Tuhan lah yang mendahulu mengemudiankan, dia yang menentukan siapa dulu siapa kemudian, dia sajalah kita kena sembah. Jadi ini doa yang menjadi satu sunnah yang sangat dituntut. Ya? Sunnah yang sangat dituntut. Setengah orang dia suka keliru dengan istilah muakkad dengan ghair muakkad. Kan dalam mazhab Syafi'i kan kita ada sunat dalam solat. Dia ada sunat ab'ad dengan sunat hayat. Setengah orang dia ingat sunat ab'ad tu muakkad, sunat hayat tak muakkad. Bukan macam tu. Salah. Ulama Syafi'i kata sunat ab'ad ni dia seolah-olah macam rukun. Contoh tahiyat awal. Tahiyat awal, tahiyat akhir kan rukun. So tahiyat awal tu nak macam rukun, walaupun dia tak rukun. Jadi sebab tu kalau tinggal sujud sahwi. Nampak tak? Selawat ke atas keluarga Nabi di tahiyat akhir. Selawat ke atas Nabi tahiyat akhir wajib, rukun. Selawat di tahiyat awal atas Nabi sahaja sunat. Kan? Tapi disebabkan dia adalah sunat yang menyerupai rukun, dinamakan dia ab'ad, sebahagian, seolah macam dia sebahagian daripada salat. Tak bermakna sunat hayat ni semua tak muakkad. Sebab muakkad ni hak Nabi tak tinggal.
Nabi duk buat semedang. Ini semua doa-doa duk baca, ini Nabi duk buat tak tinggal semedang. Kan? Jadi dia adalah sunat yang sangat dituntut. Bukan sunat yang kita boleh pandang remeh. Dan dia adalah hayat. Nama pun hayat. Hayat maknanya rupa, bentuk solat. Walaupun dia bukan rukun, bukan tiang, tapi dia adalah dindingnya, dia adalah catnya, dia adalah pintunya, tingkapnya. Ada. Jadi rumah kalau tak boleh cat, tak jadi. Kan? Tak ada perabot, tak ada tikar, tak ada apa. Kosong itu je, lampu, kipas semua tak pasang, tak jadi. Jadi kalau kita bayangkan solat itu ialah bangunan, yang dikatakan rukun itu ialah tiangnya, apa semua. Okey? Yang dikatakan ab'ad itu yang nak menyerupai rukun. So, kalau kita kata syiling rumah, memanglah syiling kalau terbuah tak terbuah boleh. Tapi kalau orang tengok, orang ingatkan bumbung. Kan? Tapi kalau tak ada syiling tu, tak sempurnalah, cacat lah. Cuba kalau bumbung di atas rumah tu terpelahang gitu, nampak angka, nampak apa? nampak apa nama tangki ayak. Tidur nampak tangki ayak tu. Kan? Kita kata rumah tak runtuh kalau tak buat syiling tu. Kan? Tapi terpelahang tu tak elok lah. Kan? Jadi dia ab'ad. Itulah umpama ab'ad semayang tu macam tu. Hayat tu hal lain tu lah. Lampu, kipas dia, suis elektrik dia. Kan? Cat dia, pagar dia, pintu dia. Ini hayat. Bukan benda yang kita boleh ambil pandang remeh lah. Tak apa, hayat je. Salah. Itu konsep yang salah untuk memahami sunat-sunat dalam semayang. Pasal dia ingat ab'ad mu'akkad, hayat ghairu mu'akkad. Salah. Tak ada sunat ab'ad dengan tak ada sunat mu'akkad ghairu mu'akkad dalam sembahyang. Yang ada ialah ab'ad dengan hayat. Kan? Memang disebut dia mu'akkadah, dari sudut lebih daripada hayat. Betul. Bukan bermakna sunat hayat ni kita boleh ambil mudah, ambil enteng, sebab dia sunnah. Dia mandub, bukan sekadar mustahab. Dia benda yang mandub dalam sembahyang. Terutamanya doa sebelum salam. Ini banyak orang ambil remeh. Kan? Tak, bahkan imam kadang-kadang dia tak bagi peluang. Dan dia tak baca dan tak bagi peluang makmum baca pula. Walaupun ialah kita boleh dah nak baca, walaupun dia bagi salam tak ada masalah. Asal kita bukan masbuk. Tapi benda ni benda yang mesti dipandang. Kan? Sebab kadang-kadang kita ajak anak kita sembahyang, tak doa sebelum salam tak masuk package. Kan? Dah tua-tua ni baru dah kalang kabut nak hafal. Kan? Dulu sebab belajar sembahyang pada tadika sampai jam 6, sampai 3 tak pernah dengar pun doa sebelum salam. Dia duduk gelut tahu mana doa lepas sembahyang. Doa lepas sembahyang pun tak ada, betul. Kita kata kita kena doa. Kan? Tapi sebelum sembahyang lebih utama, lebih utama pasal dia sebahagian daripada sembahyang. Kan? Lepas solat, lepas kita dah berzikir, lepas tu kita berdoa. Yang ni Ibnu Qayyim kata, yalah, lepas ibadat kita minta lah ganjaran pada Tuhan. Kita memang disuruh bila habis ibadat Tuhan suruh berdoa. Kan? Tapi dia bukan sebahagian daripada solat itu sendiri. Adapun doa sebelum salam ni sebahagian daripada solat, lebih penting, lebih utama. Sebab tu ada sebagian ulama dalam mazhab yang lain jadikan dia rukun. Ya, ada sampai ulama jadikan dia rukun. Ya. Jangan kata tak ada ulama kata rukun. Dalam mazhab Hambali masalahnya, zikir rukuk, zikir sujud, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal ala, ni dia bagi dia wajib. Wajib makna kalau terlupa sujud sahwi, kalau tinggal batal sembahyang. Pasal depa dalam mazhab Hambali sembahyang macam haji. Kalau kita haji je ada fardu, ada rukun. Dalam mazhab Hambali dia sama macam haji. Dalam sembahyang dia ada fardu yang dipanggil rukun dan dia ada wajib. Kalau sengaja tinggal dosa walaupun tak batal. Tapi kalau sengaja boleh membatalkan sembahyang. Kalau tak sengaja boleh diganti dengan sujud sahwi. Itu perkara-perkara yang maksudnya ulama ada perhatian. Kadang-kadang bila kita tahu mazhab lain menggambarkan kepentingan benda tu. Menggambarkan kepentingan. Biarlah sembahyang kita ni pertama sekali sah di sisi semua ulama. Maknanya biarlah bila kita sembahyang
Mana ulama mai check sembahyang kita pun, apa mazhab pun dia kata sah. Jangan sampai sembahyang kita ni sebelum diterima Tuhan, sah pun orang dah petikai. Kan? Nampak sangatlah kalau sah pun ulama dah petikai, dah jadi perselisihan, agak-agak hak terima tu macam mana agaknya no? Kan? Faham? Kan? Kalau tak sah pun ulama dah duduk bahan. Sembahyang ni sah ke tak sah? Syafi'i kata sah, tapi minimum lah. Sah pun minimum. Kan? Agak-agak hak nak terima naik ke langit tu. Kan? Jadi itu kita kena hati-hati. Itu baru cek hak zahir. Khusyuknya belum tahu lagi. Dah lah. Semayang kalau kita buat semua rukun sunat dia, pahala dia diukur dengan khusyuk pula. Baru dapat persentage dia. Kena bahagi dengan khusyuk. Kan? Dah lah sunat tinggal berapa? Khusyuk pun tidak. Agak-agak dapat ke? Silap-silap kalau dah kena kali dengan khusyuk. Kalau dah semua amal ibadat kita buat zahir semayang tu, dia kena kali dengan khusyuk. Kalau khusyuk kosong, apa pun yang kali dengan kosong je. Ingat tu. Kan? Apa pun yang kali dengan kosong. Itu yang kita dah bincang dulu pasal khusyuk dulu kan. Panjang kita bincang. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan khusyuk kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.